يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة من الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق Allahul Azim. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur, sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah. Dan mereka pula beroleh azab yang besar. Kekufuran mereka yang demikian ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada hari akhirat. Dan kerana Allah tidak memberi hidayah petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur ingkar kepada kebahagiaan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang telah dimeterai Allah Ta'ala hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan oleh kaum musyrik. Kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah tidak mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat. Hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata. Dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang ia telah kerjakan. Sama ada baik atau jahat. Sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Dan berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar, Allah memberikan satu misalan. Sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu. Maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Dan demi sesungguhnya mereka pula telah didatangi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Lalu mereka mendustakannya. Maka mereka pun ditimpa azab sedang mereka berkeadaan zalim. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula daripada ayat 106 sehingga 113. Merupakan kandungan surah An-Nahl. Surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14. Menceritakan tentang balasan orang-orang yang murtad sesudah diberi hidayah. Dan juga menceritakan tentang pertolongan Allah kepada orang yang sanggup berhijrah, meninggalkan tanah air dan negara mereka demi menyelamatkan agama mereka. Allah akan menjadikan mereka sesudah lemah itu kuat.
dan sentiasa mendapat pengampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menceritakan pada hari kiamat kelak, setiap orang akan mencari alasan untuk melepas diri. Dan mereka tidak mampu melakukan demikian. Dan setiap jiwa dan setiap manusia akan diberi balasan mengikut apa yang mereka kerjakan. Yang baik, maka dia akan beroleh keuntungan dan kejayaan. Yang melakukan kejahatan, maka tunggulah azab Allah yang maha pedih, yang maha dahsyat. Kemudian, sesudah Allah menceritakan tentang balasan orang kafir di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala turut menceritakan bahawa mana-mana yang kufur pada Allah bukan sekadar azab akhirat yang menanti mereka. Bukan azab dunia lagi. Allah pasti akan menarik nikmat itu sedikit demi sedikit sehingga hilang semuanya. Allah akan pasti menjadikan kesenangan yang mereka nikmati bertukar menjadi kesusahan. Kekenyangan akan bertukar menjadi kelaparan. Keamanan akan bertukar menjadi ketakutan. Semuanya itu kerana kesan perbuatan mereka kufur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, tidak ada suatu negara, satu tempat dibinasakan melainkan mereka telah didatangi hujah. Rasul-rasul dan nabi-nabi di kalangan mereka. Atau wakil para nabi. Namun mereka menolaknya tanpa berfikir. Dan menolaknya tanpa mendengar. Kerana itulah mereka berhak mendapat azab di sisi Allah. Disebabkan mereka zalim. Bukan kerana Allah Ta'ala nak mengazab mereka tanpa sebab. Mereka azab itu disebabkan perbuatan mereka. Okay, ini sunnatullah kepada setiap hamba dan makhluknya. Ini sinopsis atau intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah bacakan bagaimana pada penafsiran kita sebelum ini, bagaimana orang kafir terus mencari perkara untuk mereka menolak kebenaran Islam. Kalau sebelum ini mereka menolak ketuhanan, maka Allah beri hujah-hujah ketuhanan. Kemudian mereka pula menolak Al-Quran. Dan menuduh Al-Quran ini rekaan Nabi SAW atau Nabi belajar daripada orang ajam. Pada perbahasan dan penafsiran semalam kita telah menjelaskan bagaimana Al-Quran yang berbahasa Arab yang tinggi, yang tidak mampu dicabut oleh para pujangga, oleh pakar bahasa, bahawa kekufuran mereka terhadap ayat Allah kerana tabiat mereka itu yang suka kufur dan tabiat mereka yang suka melemparkan tuduhan pembohongan. Sedangkan mereka itu kata Allah, wa ulaika humul kadzibun, mereka ini sudah terbentuk perangai yang suka mendustakan kebenaran. Bila orang yang suka mendustakan kebenaran, apapun dalil kita bawa, apapun bukti yang dipinta itu didatangi kepadanya, maka dia akan membohonginya. Sebab perangai dan watak menuduh pembohongan itu merupakan watak mereka. Maka ini sifat orang kafir. Maka Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini pula pada malam ini. Dengan firman-Nya, man kafara billah. Siapa yang kufur dengan Allah min ba'di imanihi. Sesudah imannya kepada Allah, illa man ukriha, melainkan orang yang dipaksa berbuat demikian. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tenang dengan iman kepada Allah. Walakin tetapi man syaraha bil kufr, siapa yang berlapang dada untuk kufur, fa alaihim ghadabun, bagi mereka kemurkaan Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang dahsyat. Berhubung dengan ayat ini, bila asasnya Islam ini bukanlah agama paksaan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu dan mengutuskan rasul. Bercakap dengan akal dan nurani mereka, bercakap dengan kematangan mereka dan pengalaman mereka. Supaya mereka melihat akan kebenaran, kewujudan Allah, keesaannya. Dan mereka melihat bagaimana kekuasaan Allah SWT. Tapi kalangan manusia ini ada yang menolak mentah-mentah. Ada yang asalnya menerima Islam.
sesudah jelas hujah, tetapi kembali murtad. Kenapa mereka kembali murtad? Beberapa sebab. Antaranya ialah kerana mereka mula mencintai dunia berbanding akhirat. Yang kedua, kerana mereka mula merasakan bahawa pengaruh orang kafir lebih kuat daripada pengaruh Islam. Sebab Islam pada permulaan yang asing, pada permulaan yang dagang, yang belum ramai, yang belum ada negara, yang belum kuat. Maka sebagian manusia cuma mencari kekuatan dunia. Mereka akan ikut kebanyakan manusia, bukan mengikut kebenaran. Maka akhirnya kelompok-kelompok yang penuh beriman murtad. Sama ada murtad kerana mereka cintakan dunia atau kerana mereka mula merasa senang duduk dengan kelompok-kelompok yang ramai yang memusuhi Islam. Maka ini satu ujian Allah. Tetapi Allah memberi amaran sebagaimana Allah memberi amaran kepada orang yang kafir. Yang kafir, tempat kamu dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikian juga orang yang pernah ada iman, pernah beriman, kemudian murtad, keluar daripada Islam, melainkan mereka dipaksa. Berhubung dengan ayat 106 yang kita baca. Bila Nabi SAW hendak berhijrah ke Madinah, maka orang-orang musyrik Mekah mula menyeksa para sahabat. Mereka menyeksa Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arab, Ammar bin Yasir dengan seksaan yang dahsyat. Maka kerana keterpaksaan Ammar mengucapkan ungkapan kufur. Mereka kata, wahai Ammar, kami akan bebaskan kamu dengan syarat kamu mesti maki Nabi kamu. Kau maki Nabi, maka kami akan lepaskan kamu. Akhirnya Ammar bin Yasir dia buat macam tu. Bila dah buat, dia pun menangis. Dah buat, maka musyrik Mekah lepaskan dia. Adapun Bilal tak buat. Mereka kata, wahai Bilal, kalau kamu ucap satu ucapan yang memaki Rasulullah, memuji berhala kami lepaskan kamu. Bila kekal berkata, Ahad, Allah yang Esa. Kata Bilal, demi Allah, kalau aku tahu ada kalimah yang menjadikan mereka lagi geram kat aku akan sebut kalimah tu. Kalau setakat ni kalimah mereka geram sangat, aku sebut Ahad. Kalau aku tahu, kata Bilal, satu kalimah yang menjadikan mereka lagi benci kat aku, biar bunuh aku pun aku tak kisah, aku akan menyebut kalimah itu. Bilal memilih keazaman yang kuat. Manakala Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha juga tidak mau mengucapkan ungkapan tersebut. Akhirnya dia ikat tangan Sumayyah antara dua ekor unta. Seekor unta pegang tangan, seekor pegang untuk bergerak menghala supaya biar putus dua-dua tangan. Lalu mereka mengambil lembing dan mencocok melalui kemaluannya. Dibunuh. Sumayyah gugur syahid. Demikian juga Ammar. Demikian juga Yasir. Yasir juga tak mau mengungkapkan ucapan memuji berhala atau menghina Nabi SAW. Akhirnya dia juga dibunuh. Sampai giliran Ammar rasa lemah, penat. Rasa macam tak mampu dia. Maka dia pun mengucapkan ungkapan memuji berhala. Sebagai satu taqiyah. Taqiyah maknanya cakap mulut je tapi hati tak. Untuk menyelamatkan diri. Dan dia mula memaki Nabi Muhammad SAW tanpa keinginannya. Akhirnya musyrik Mekah pun melepaskannya. Suatu Ammar dilepaskan, beliau menangis. Datang mengadu pada Nabi SAW, maka Nabi menyapu air matanya. Dan tengok sifat rahmat Rasulullah, Nabi tolong sapu air mata. Yamsahu ainai, Nabi sapu kedua matanya. Lalu Nabi berkata, malakah? Kenapa Ammar kau menangis? Maka jawab Ammar, aku telah mengungkapkan ucapan kufur. Sedangkan aku tidak bermaksud demikian. Bila kata Nabi SAW, bagaimana dalam hatimu? Dalam hatiku aku tak terima pun kekufuran ini. Aku cuma sebut dengan mulut. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, in adu fa'ud lahum. Kalau sekiranya mereka ulang menyeksa kamu dan menyuruh kamu mengucapkan ungkapan kufur, maka terus menyebut perkataan tersebut. Kerana ia termasuk perkara yang diizinkan. Seperti bila Rasul kata, kaifa tajidu qalbaka? Waktu kamu mengucapkan kalimah kufur, kamu menghina aku, bagaimana hatimu? Lalu kata Ammar, hati saya tenang dengan beriman.
Saya tak ada niat apa-apa pun. Mulut je cakap untuk lepas diri. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya mereka mengulangi, memaksa kamu untuk menyebut perkataan tidak baik, maka lakukannya. Dan diceritakan tentang bagaimana para sahabat yang diseksa ini. Ya, Ammar diseksa sehingga hilang akalnya seketika. Demikian juga Suhaib diseksa, hilang akal seketika. Abu Fukaihah diseksa, hilang akal seketika. Bilal dan Amir bin Fuhairah juga diseksa. Namun mereka memilih kesabaran yang tinggi, kesabaran yang kuat. Nabi SAW, dia ada satu kisah yang lain dan termasuk juga dalam maksud penafsiran ini, bila ada seorang Nabi palsu, namanya Musailamatul Kadzdzab. Dia juga, Musailamatul Kadzdzab, dia dah mengaku Nabi sewaktu Rasulullah hidup. Dan dia pernah hantar surat kepada Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, bumi ini milik Allah, separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Bila kata Musailamah, wahai Muhammad, kamu Rasulullah, aku Rasulullah. Maka dunia ni kita bagi dua, mu separuh, aku separuh. Maka Rasulullah menghantar surat balas daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamatul Kadzdzab. Bumi ini milik Allah dan Allah akan beri pada siapa yang dikehendaki. Jangan ceritalah separuh-separuh. Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Maka oleh kerana Rasulullah berada pada zaman-zaman akhir kehidupan Rasulullah, fokus Nabi untuk memerangi Musailamah ini tidak begitu ketara. Musailamah terus mengumpulkan bala tenteranya sehingga mereka berjaya mengumpul seramai 40,000 bala tentera. Musailamatul Kadzdzab, di mana dia memaksa orang mengaku dia jadi Nabi. Salah seorangnya ialah Habib bin Zaid Al-Ansari. Habib bin Zaid Al-Ansari, Musailamah tangkap dia. Lalu berkata, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu menyaksikan Muhammad pesuruh Allah? Maka jawab dia, na'am, ya. Lalu Musailamah kata, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu turut menyaksikan aku ini pesuruh Allah? Lalu kata Habib, la asma', saya tak dengar. Maka Musailamah menyaksinya dengan memotong satu persatu badannya. Dia tetap berkata, saya tak dengar. Dia kukuh dalam iman sehingga dia mati. Dan perkhabaran ini sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi memuji kerana dia memilih untuk sabar, untuk kekal, biar mati dalam mempertahankan kebenaran. Ada seorang lelaki lagi, bila Musailamah tangkap dia, Musailamah kata, apakah kamu menyaksikan Muhammad Rasulullah? Kata, ya. Dan apakah kamu menyaksikan aku juga Rasulullah? Ya, kamu samalah. Dia jawab, iyalah kamu sama. Anta aidan. Tapi dia tak kata anta Rasulullah, dia kata kamu juga. Maka dia pun dibebaskan. Ada seorang lelaki lain yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani berhadapan pula dengan Nabi palsu bernama Aswadul Ansi. Dan tu Musailamatul Kadzdzab yang hidup zaman Rasulullah. Manakala Aswadul Ansi juga zaman Rasulullah dan dia juga mengaku Nabi. Tanabba. Maka ditangkap orang paling baik sekali, beriman, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Bila ditangkap dan dia kata, apakah kamu mengaku Muhammad Rasulullah? Dia kata, ya. Apakah kamu mengaku aku Rasulullah? Aku tak dengar. Sehingga aku pekak, dia kata. Anak asam, pekak. Maka diulang perkataan, diulang dengan kenyataan, aku pekak, aku tak dengar. Akhirnya dia nak marah. Aswadul Ansi ingin menghimpunkan kayu api dan membakar Abu Muslim Khawlani. Tapi pada pengikut kata, jangan. Takut-takut nanti dia tak terbakar, habislah kita. Rasulullah menyebut di kalangan umatnya ada hatinya seperti Nabi Ibrahim. Keyakinannya pada Allah. Kalau dibakar, tidak terbakar. Di kalangan umat Rasulullah. Maka salah seorangnya ialah Abu Muslim Khawlani. Yang hatinya seperti Nabi Ibrahim. Yakin dia. Kalau dibakar, tidak terbakar. Kerana kalangan orang beriman ini ada yang hatinya luar biasa, tinggi. Saya pernah cerita Khalid Al-Walid berada di tanah, berada di negara musuh. Lalu bila para pemimpin musuh ni berkata bahawa orang yang kuat percaya pada Nabi Isa, mereka betul-betul pengikut Nabi Isa, bila mereka minum racun, mereka tak mati.
Lalu kata Khalid Al-Walid, kita orang Islam pun minum racun tak matilah. Maka dia mengambil racun, dia meminumnya dan dia tak mati. Keyakinannya. Dia baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Keyakinan dia. Kita tak beryakin jangan minum. Yang yakin. Kerana kata Rasulullah SAW, di kalangan umatku ada yang hatinya seperti Ibrahim. Maka pengikut Aswad Ansi kata jangan bakar. Kalau bakar tiba tak terbakar, habislah kamu. Maka Aswad Ansi menghalau dia keluar daripada bumi Yaman. Maka Abu Muslim Al-Khawlani keluar menuju ke Madinah untuk menziarahi Nabi SAW. Pada hari dia sampai ke Madinah, Rasulullah wafat. Dan dia bertemu dengan Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab memeluknya. Dan gembira bertemu dengan salah seorang yang Nabi sebut di kalangan umatku hatinya seperti Ibrahim. Yakin dia kepada Allah SWT. Baik, ini cerita ada yang memilih menyebut perkataan itu secara terpaksa maka dibenarkan. Ada yang mengambil azimah. Azimah tak apa. Saya tetap nak cakap perkataan benar walau saya mati. Kedua-duanya ini mulia dalam Islam. Tapi yang lebih mulia yang memilih untuk mati syahid. Dan ini antara makna penafsiran ayat yang pertama yang kita bacakan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa menyebut perkataan kufur dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah. Tetapi kata Allah, siapa yang murtad, yang tak tahan dengan ujian lalu murtad kerana memilih tak nak lagi lah saya duk asyik kena hukum di musyrik Mekah, saya pilih untuk hidup senang lenang. Kalau saya murtad, saya pun senang lenang, tak ada lagi orang hukum saya. Yang ni Allah murka. Sebab dia sudah memilih manusia berbanding Allah. Dia sudah memilih dunia berbanding akhirat. Dia sudah memilih kemarahan manusia berbanding kemurkaan dan kemarahan Allah. Dia memilih azab manusia berbanding azab Allah Ta'ala. Maka kerana itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'alaihim ghadabun minallah. Orang yang murtad, maka mereka ini dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, orang-orang yang murtad, maka Allah Ta'ala menghukum mereka dengan 6 hukuman. Berdasarkan ayat yang kita baca. Hukuman pertama, annahum istaujabu ghadab Allah. Mereka berhak mendapat kemurkaan Allah. Itu ayat yang berbunyi, fa'alaihim ghadabun minallah. Allah paling benci pada hamba yang murtad. Sebab mereka pernah dapat kemuliaan Islam. Lalu mereka kerana takutkan manusia murtad. Kerana harapkan manusia murtad. Kerana harapkan dunia murtad. Kerana lebih takut hukum manusia berbanding hukum Allah lalu murtad. Kerana mengharapkan pujian manusia berbanding pujian Allah lalu murtad. Dengan bahasa mudah, orang murtad ini memilih jalan yang segera berbanding jalan akhirat. Dan jalan dunia. Maka hukuman Allah pada mereka 6 hukuman. Yang pertama, Allah Ta'ala akan murka. Yang kedua, Allah akan kenakan mereka akhirat kena azab paling pedih sekali. Paling pedih. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang murtad ini tak diakui di dalam mana-mana negara Islam. Orang kalau kafir, dia masih dikira ahli kitab. Atau ahli zimmah dalam negara Islam. Tapi seorang yang murtad tidak ada status apa-apa melainkan dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, Allah hukum mereka akan jadi lebih cinta dunia banding akhirat. Akhirnya mereka dah tak cerita dah akhirat, cerita dunia. Ini diriwayatkan ada seorang lelaki yang asalnya beriman. Tapi tak tahan susah dalam iman. Dia tak tahan susah dalam iman. Tak tahan terpaksa kena hijrah sana, hijrah sini. Akhirnya dia memilih murtad untuk mendapat kesenangan dunia. Maka Allah Ta'ala kunci pintu hati dia untuk melihat akhirat sehingga dia cuma nampak dunia je. Sebagaimana orang kafir cuma nampak dunia. Itu hukum Allah. Contoh kalau kita ni cuma nampak dunia dalam hidup kita, itu hukuman. Orang yang benar-benar Allah Ta'ala cinta sayang, kita nampak akhirat, kita nampak dunia, kita nampak akhirat. Akhirnya sebahagian besar amalan dunia kita untuk akhirat. Allah perlihatkan kepada kita, Allah berikan kepada kita keyakinan akhirat. Perkara keempat hukuman Allah, Allah haramkan dia daripada mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Maka dia tak akan dapat lagi hidayah.
dia tak akan dapat lagi petunjuk Allah Ta'ala. Petunjuk Allah benda paling bernilai bagi seorang manusia, bagi seorang hamba. Kerana itu ahli syurga berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Antara ucapan ahli syurga bila mereka masuk syurga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang beri petunjuk kepada kami. Kalau Allah tak beri petunjuk, maka nescaya kami tak akan dapat petunjuk. Maka orang-orang yang murtad, Allah tak akan beri lagi petunjuk pada mereka. Dan yang kelima, hukuman Allah. Allah tutup pintu hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, daripada melihat kebesaran Allah SWT. Dan ini yang Allah sebut, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka lah orang yang Allah dah tutup hati, tutup telinga, tutup mata. Mereka dah jadi buta, dah jadi pekak. Tak ada benda yang mereka boleh fikir kat dunia ini dalam hal-hal kebaikan. Yang mereka fikirkan cuma dunia. Yang mereka cuma fikirkan nikmat sementara. Makan, minum, tidur. Tak lebih pada itu. Hati mereka tidak boleh berfikir lebih jauh pada itu. Telinga mereka tidak boleh mendengar lebih jauh pada itu. Dan yang keenam, hukuman mereka dalam ayat yang kita bacakan, wa ulaika humul ghafilun, mereka terus menjadi orang-orang yang lalai. Apa maksud menjadi orang-orang yang lalai? Itu mereka senantiasa terlepas pandang, terlepas berfikir dalam perkara-perkara yang akan bahagiakan mereka. Mereka hanya melakukan perkara-perkara yang membinasakan mereka. Minum arak, judi, main perempuan. Ini semua orang ghafil, lalai. Perbuatan itu boleh rosakkan diri mereka. Tapi dek kerana lalai, macam kita naik kereta, lalai depan kita tu ada lori, depan kita ada sekian, kita lalai, kita pun langgar. Duk lalai main telefon. Kita mandu kereta, lalai main telefon. Tak sedar ni, kereta sebelah ke lori sebelah. Lubang kat depan. Kenapa? Lalai. Begitulah orang yang murtad pada agama Allah. Hidup mereka ni lalai. Mereka terlepas pandang. Lalu mereka melakukan perkara-perkara yang membinasakan mereka lebih cepat di dunia ini sebelum menanti kebinasaan mutlak akhirat kelak. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dalam judi, menarak, main perempuan, semua itu benda binasa. Dan semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai. Kemudian kata Allah, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. La jarama, maka tidak syak lagi. Orang yang seumpama inilah orang yang rugi. Habis tentang golongan yang murtad. Allah telah menyebut azab pada orang kafir. Maka Allah beri amaran pula orang yang murtad. Supaya orang beriman, walau sebagaimanapun kuat ujian, maka tahan. Kalau terpaksa ungkap ucapan kufur, cuma sebut di mulut bukan di hati. Kemudian Allah kata, "Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, thumma jahadu wa sabaru, inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim." Kemudian sesungguhnya Tuhan wahai Muhammad, kepada orang yang sanggup berhijrah sesudah mereka difitnah kuat, yakni diuji kuat oleh musyrik Mekah, kemudian mereka berperang pada jalan Allah, mereka bersabar dalam mentaati Allah, maka Allah sentiasa mengampuni dosa mereka. Dan Allah sentiasa menyayangi mereka. Berhubung dengan ayat yang ke 110 ini, bila Allah Ta'ala menyebut kelompok dan kalangan sahabat-sahabat seperti Suhaib, sahabat seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, maka bila mana mereka ini sanggup berhijrah sesudah mereka melalui tribulasi yang berat, maka Allah Ta'ala muliakan mereka dengan hijrah mereka tadi. Dan ini juga berlaku kepada seorang sahabat bernama Ayyash. Kisah Ayyash yang terkenal. Ayyash ni ialah adik pada Abu Jahal, tetapi ia merupakan adik susuan. Ayyash. Demikian juga seorang sahabat namanya Aba Jandal atau Abu Jandal, dan juga Salamah bin Hisham dan Abdullah bin Salma al-Thaqafi. Ini orang Islam
Sewaktu di Mekah mereka dibantai tu. Ayyash lepas dihukum dia berjaya berhijrah dan dia berhijrah bersama Umar Al-Khattab. Tapi Abu Jahal sekat perjalanan. Dia kata, wahai Umar, kami tak sekat kamu. Kami just nak beritahu pada Ayyash mak dia sakit. Dia balik lalu tengok mak dia nak tengok dia. Nanti kalau mak dia sihat, pergilah hijrah. Kami tak marah, kata Abu Jahal. Maka Ayyash bila sebut mak dia pun tersentuh. Kata Umar kata, mereka berbohong. Aku tengok muka bohong. Kata Ayyash, tak apalah, ni mak aku sakit. Aku percaya. Kata Ayyash. Umar kata tak, dia bohong. Tapi tak apalah kalau kamu percaya. Kamu ambil kuda aku, kata Umar kata. Andai kata kamu nampak dia tipu, sebab orang tipu ni, dia tak tahan lama tipu. Tengah jalan dah perasan dah. Maka kata Umar Khattab, naik kuda aku. Andai kata mereka menipu, kudaku lebih laju daripada kuda mereka. Nak beritahu, Umar ni ada kenderaan laju pada orang kafir. Jadi kita tak nak lawan orang kafir, kenderaan pun kena laju juga. Umar kata, kenderaan aku lebih laju pada orang kafir. Kalau dia tipu, kamu lagi cepat. Ni horsepower tinggi ni. Maka Ayyash pun ambil kuda Umar Khattab. Umar pun naik kuda Ayyash. Betul di tengah jalan dia ditipu. Maka ditangkap. Dipukul. Dan dibawa balik ke Mekah. Dia belasah lebih teruk. Sehingga Nabi SAW meminta mana-mana sahabat yang boleh tolong selamatkan dia. Maka beberapa orang sahabat masuk secara senyap di Mekah. Dan membebaskan Ayyash radhiyallahu ta'ala anhu yang diikat oleh Abu Jahal untuk kembali berhijrah ke Madinah. Kesemua mereka-mereka ini, baik Ayyash, Abu Jundal, Salamah, Abdullah bin Salamah, sebelum itu Bilal, Suhaib, Ar-Rumi. Kesemua mereka ini, Allah Ta'ala muliakan mereka sesudah hijrah. Artinya mereka meninggalkan ataupun diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan musyrik ke Mekah sehingga Allah Ta'ala muliakan mereka di Mekah. Kemudian kata Allah, Yauma ta'ti, pada hari kiamat kelak. Ta'ti kullu nafsin, setiap orang. Tujadilu an nafsiha, menjadi peguam bela bagi dirinya. Masing-masing cuba melindungi diri mereka. Allah kata, hai orang kafir, hai orang murtad. Bukan manusia semuanya. Ingat, kiamat kelak. Masing-masing kamu akan membela diri kamu. Bersungguh-sungguh membela diri. Kata Allah, wa tuwaffa kullu nafsin. Sebenarnya setiap diri itu akan disempurnakan balasannya. Ma'amilat, apa yang mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak akan dizalimi. Bila Allah menyebut tentang golongan kafir dan azabnya, kemudian Allah menyebut orang murtad dan sebab-sebab dan kesan murtad. Kemudian Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang terus mempertahankan akidah sehingga mereka mampu meninggalkan penyiksaan tersebut dengan berhijrah. Mereka ini akan diangkat. Kemudian Allah sebut semua golongan ini. Wa imma yang kafir asli, wa imma yang kafir murtad, wa imma orang Islam yang terus teguh mempertahankan akidah. Semua mereka akan bangkit di hadapan Allah. Dan masing-masing akan membuktikan diri mereka apakah mereka taat atau tidak. Tujadilu an nafsih, buktikan. Kalau kamu hamba yang taat, buktikan kamu taat. Kalau kamu hamba yang kufur, cari jalan untuk menyelamatkan diri kamu. Tetapi pada hari itu, semua akan mendapat balasan berdasar apa yang mereka kerjakan. Kemudian sesudah itu, Allah sebut tentang orang kafir, orang murtad dan orang beriman dan kesudahan masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-112 dan 113. Tadi Allah menyebut tentang hukuman dunia, hukuman akhirat. Sekarang Allah Ta'ala menyebut hukuman dunia. Kata Allah, Daraballahu masalan, Allah memberi satu perbandingan. Qaryatan, satu negeri. Kanat aminatan, yang dahulunya aman. Mutmainnatan, yang dulunya tenang. Ya'tiha rizquha, rezekinya datang daripada pelbagai arah. Ragadan, dengan penuh mewah. Ya Allah beri satu perumpamaan. Ada satu negeri, kata Allah, kaya raya. Seorang ulama mengatakan bahawa maksud negeri di sini ialah negeri Sabak.
Sekarang ulama mengatakan negeri di sini adalah negeri yang Allah nak suruh orang beriman, bukan manusia semuanya ambil iktibar. Kan negeri ini negeri yang kaya raya. Aman, tenteram, rezekinya datang melimpah ruah. Min kulli makan, daripada semua tempat. Pertanian, penternakan, perniagaan, semua sumber rezeki. Negara tuan-tuan, kalau banyak sumber rezekinya, makna negara itu kaya. Mana-mana negara dia tak boleh bergantung pada satu sumber. Petroleum je, tak mungkin. Perkilangan atau perbuatan je, tak mungkin. Pertanian je, dia tak mungkin. Dia mesti setiap pendapatan negara tadi meliputi semua aspek. Allah kata negara ni rahsia negara kaya. Sumber rezeki datang daripada semua sumber. Dia sama juga peniaga. Peniaga ni kalau dikaya sebab jual kacang je, sebab jual tayar je, dia tak mampu tahan lama kaya dia. Sebab sumber rezekinya pun perlu banyak. Kalau dia petani, dia tak mungkin kaya sebab tanam rock melon je, tak boleh. Dia kena tanam juga bawang putihnya, tanam benda tu. Dia kena banyak pelbagai. Dasar ekonomi hari ini adalah dasar ekonomi pelbagai. Sejak dulu dan sekarang. Siapa yang punya ekonomi pelbagai, dia kuat, dia strong. Kalau orang tu dia cuma satu je jenis ekonomi, apa-apa negara dia akan down. Pendapatan cuma petroleum, jatuh harga minyak habis. Pendapatan cuma sektor pembuatan bila masalah kurangnya ekspor habis. Kalau dia bahagian pertanian pun sama. Semua tak boleh satu. Maka Allah menyebut, kaya negara ni rezekinya datang daripada semua sumber. Semua sumber. Pelancongan ada, pertanian, peternakan, pembuatan, perniagaan, perkhidmatan, services, semua ada. Tapi satu benda dia tak ada. Fakafarat bi'an umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Kufur dengan nikmat Allah bermula daripada tidak beriman kepada Allah. Kemudian sombong dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka mula sombong. Mereka mula merasa bahawa apa yang mereka dapat ini hasil usaha mereka, titik peluh mereka, bukan kurnia Allah. Lalu mereka mendustakan Nabi-Nabi dan orang-orang yang mengingatkan mereka pada Allah. Maka kata Allah, fa'adhaqahallahu libasal ju'. Allah pasti akan menimpakan mereka dengan kemarau yang panjang. Baik disebut di sini, ju' ni lapar. Libasal ju', pakaian kelaparan. Bila sebut pakaian kelaparan seperti lapar tak berpisah dari mereka. Yang dimaksudkan di sini kata ulama ialah dibalai mereka dengan kemarau panjang. Itu yang berlaku pada kaum yang disebut Arikah. Datang kemarau selama 7 hari. 7 hari tak turun hujan. Jadi kemarau. Ada yang sampai 7 tahun kemarau. Bagaimana melanda Mesir. Bahkan melanda dunia. Bila datang kemarau tuan-tuan, maka orang pun kebodohan. Semua sumbernya akan mati. Kemudian kata Allah, wal khawfi, dan ketakutan. Yang ni peperangan. Bila tengok negara lemah, orang pun serang. Sebab lapar, maka jadilah masalah ekonomi, maka dia mula menjadi lemah, maka orang akan serang, maka mula wujud ketakutan. Bima kanu yasna'un. Semuanya itu disebabkan perbuatan mereka. Setengah ulama kata ayat ini dimaksudkan ialah Mekah. Kota Mekah, dahulu aman, sumber rezeki datang daripada berbagai sumber. Lalu mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, lalu Mekah dilanda dengan kemarau yang teruk. Sehingga mereka terpaksa memakan kulit-kulit bangkai-bangkai. Dek kerana mereka mendustakan Nabi SAW. Kemudian kata Allah, walaqad ja'ahum rasulun minhum. Sesungguhnya telah datang kepada mereka yang kafir seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabu, lalu mereka mendustakannya. Fa akhadhahumul azab, maka Allah menimpakan azab. Azab apa? Kemarau tadi dan ketakutan. Wa hum zalimun, dalam keadaan sebabnya ialah kerana mereka sentiasa zalim, yakni kufur ingkar pada Allah. Baik, ayat ini menjadi amaran kepada semua manusia. Mana-mana negara yang kita tahu maju hari ini, aman hari ini, ingat kalau kamu kufur pada Allah, akan datang azab Allah berupa kemarau panjang. Berupa krisis yang pelbagai. Sehingga negara kamu binasa kerana kamu lupa dengan janji Allah. Artinya Allah nak beritahu, orang yang kufur pada Allah bukan sekadar azab akhirat, azab dunia juga menanti mereka.
Supaya mereka tahu dunia pun mereka tak boleh miliki dengan melakukan penderhakaan kepada Allah, apatah lagi akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.